Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana meneruskan kesetiaan dan juga kesudian anda menonton kami dalam bicara naratif pada malam ini. Lebih kurang hampir tidak sampai 10 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seluruh dunia akan menyambutnya dengan penuh rasa kesyukuran dan juga dengan kemeriahan. Cuma kemeriahan ini tidak mahu dicela dengan mungkin dimotivasi kepada perkara-perkara yang bersifat tentang kenaikan harga barang, kemampuan untuk membeli harga barang dan juga persediaan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Yang lebih tepat untuk kita bercakap pada malam ini sudah pastinya kita bawakan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang persediaan Hari Raya Aidilfitri sepanjang bulan Ramadan dan juga apa yang boleh dijangkakan mungkin pengumuman-pengumuman terkini oleh Yang Berhormat Menteri yang akan dilaksanakan dalam masa beberapa hari saja lagi. Bersama dengan saya pada malam ini dalam bicara naratif, saya mengalung-alungkan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Tuan Muhammad Sanusi Abdul Karim, Pengarah Kanan Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Pendidikan KPDN. Apa khabar Tuan? Terima kasih bersama kami. Juga bersama dengan kita dari KPDN juga iaitu Tuan Zubir Hamzah, Ketua Session Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Bahagian Penguatkuasa KPDN. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ada yang melihat kemeriahan untuk persediaan ini belum lagi tiba masanya kerana faktor-faktor seperti gaji yang belum masuk dan sebagainya. Cuma saya nak mulakan dengan Tuan Sanusi. Permulaan ini molek kita mulakan dengan ada yang membuat lelucon ataupun jenaka. Satu-satunya perkara yang kalau dah naik itu tidak turun adalah harga barang. Jadi ini juga diterjemahkan bukan sahaja sewaktu hari-hari biasa, malah menjadi lebih parah dan serius apabila menjelang musim perayaan. Pada ketika dan mukadimah ini mungkin penjelasan daripada pihak KPDN berkenaan tentang kenaikan harga barang khususnya menjelang musim perayaan ini. Terima kasih Encik Ismail. Pertama sekali, kalau kita melihat mengenai trend harga barangan, memang kita akan melihat kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Perkara itu dipengaruhi beberapa faktor dan faktor luaran dan juga faktor dalaman. Jadi dalam penelitian kementerian kita melihat bahawa khususnya barangan makanan menjadi punca kepada kenaikan harga barang dan itu dilibatkan hasil daripada import daripada barangan input daripada pertanian khususnya dan juga faktor-faktor seperti perang di Ukraine dan Rusia itu di mana kos-kos lain akan meningkat sekali. Di Malaysia juga kita juga mempunyai faktor yang lain iaitu mungkin kos tawaran dan bekalan di mana perkara-perkara itu juga berkaitan dengan mungkin faktor cuaca yang baru-baru ini dan menyebabkan ada kekurangan dari segi bekalan barang-barang dan itu juga menyebabkan kos meningkat untuk setengah barang lah. Ya, akan tetapi pengguna pada ketika ini dalam melaksanakan persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri malah musim-musim perayaan yang lain saban kali mendengar aduan berkenaan harga barang yang terlalu mahal. Bukan saja harga barang outputnya tetapi barang-barang mentah dan juga barang-barang yang untuk penghasilan makanan juga dikatakan agak berbeza berbanding tahun lalu ataupun musim perayaan yang lalu. Jadi ini agak menggusarkan dan juga menekan pengguna. Apa yang sedang dilakukan mungkin oleh pihak kementerian dalam melihat isu ini dengan lebih menyeluruh? Untuk keadaan semasa ni kita tahu harga barang tu naik sebabnya yang faktor-faktor yang saya telah jelaskan awal tadi. Ia juga perkara yang relatif di mana sebelum ni harga barang diparas yang rendah dan apabila keadaan ekonomi pulih keadaan harga akan naik juga. So bila perkara itu menyebabkan pengguna merasakan lebih mahal dan terasa tertekan depan tu. Disokong pula dengan faktor ada keadaan di mana ramai orang yang masih mendapat pendapatan yang agak rendah lagi sebab syarikat juga belum sepenuhnya ekonomi belum pulih sepenuhnya. So perkara-perkara itu juga dia persepsi pun ada, dia juga ada harga memang naik. So perkara berdua tu dia compound menjadi perasaan bahawa harga tu memang mahal dan statistik menunjukkan memang harga tu mahal. Kerajaan memang prihatin mengenai perkara-perkara ini dan kita telah melaksanakan beberapa perkara untuk mengawal ataupun membantu
pengguna untuk menangani kos sara hidup yang agak tinggi ini. Of course, di bawah kementerian kita ada 2 kawalan akta kawalan harga yang menyebabkan harga tidak boleh melebihi tahap yang tertentu, dan juga di samping itu kementerian lain juga memberi subsidi untuk peniaga supaya mereka tidak terbeban dengan kenaikan kos input agar dapat menyediakan harga barangan di tahap yang munasabah. Of course, benda ini lebih tinggi daripada harga ini lebih tinggi daripada sebelum situasi COVID. Tetapi kerajaan memang akan sentiasa menambah baik intervensi yang kita nak buat. Okey, kita juga nak menyentuh berkenaan tentang operasi dan juga penguatkuasaan, malah pemantauan yang dilakukan oleh pasukan penguatkuasa oleh KPDN. Pembahagian kepada kategori barangan itu mungkin boleh kita berikan dalam kata yang mudah, iaitu barangan yang bersubsidi dan juga barangan yang dikategorikan sebagai barangan harga kawalan. Ya. Ini menimbulkan polemik dan juga mungkin aduan ataupun perbahasan daripada pengguna berkenaan tentang ada bekalan-bekalan harga-harga ataupun makanan ataupun dan juga barangan yang dikategorikan sebagai kawalan dan juga subsidi ini yang sukar didapati di kedai-kedai ataupun di tempat-tempat yang menjualnya. Jadi apa mungkin respon KPDN berkenaan tentang perbekalan bagi kategori barangan tersebut? Barang kawalan ni dia ada barang kawalan yang dikawal harganya, dan dia ada barang yang tidak dikawal langsung harganya. Majoriti barang adalah yang tidak dikawal harganya. Barang yang dikawal harganya adalah barang-barang keperluan asas. Dia sedikit saja, gula, minyak masak, gas memasak, petrol, diesel. Pada masa-masa contoh semasa pandemik, kita juga kawal RTK, face mask, topeng muka dan sebagainya. Pada musim perayaan, kita kawal barang-barang keperluan musim perayaan. Sepanjang tahun inilah lebih kurang, sepanjang tahun ini, di bawah pemeriksaan bekalan untuk pastikan bekalan itu mencukupi, kita ada buat lebih kurang 185,000 pemeriksaan seluruh negara. Ini termasuk Sabah Sarawak. Dan kita dapati ada lebih kurang daripada jumlah tersebut hanya sekitar 1.5% peniaga yang melanggar undang-undang. Antara kesalahannya, bentuk kesalahannya ialah? Antara kesalahannya tidak meletakkan tanda harga. Harga yang diletakkan mengelirukan. Alat timbang tidak ditentusahkan ataupun rosak. Kita timbang sekilo, rupanya berat yang sebenar adalah sekitar 800 gram sahaja. Ini adalah antara contoh-contoh kesalahan yang kita tangkap dan kita kenakan tindakan. Tetapi jumlahnya, kalau nak dibandingkan dengan jumlah pemeriksaan yang besar, jumlahnya terlalu sedikitlah. Hanya 1.5% sahaja yang kita dapati ada isu-isu begini. Cuma saya juga nak ulas mengenai harga yang mengelirukan ini sebenarnya. Menjadi satu trend sekarang ni, ada sesetengah peniaga dia meletakkan harga yang tidak jelas. Kita nampak RM8, tapi bila kita nak bayar jadi RM10. Kerana rupanya ada tambahan ini, tambahan itu dan sebagainya. Tidak ada masalah kalau harganya RM12, RM10 dan sebagainya. Tetapi yang ditekankan adalah penandaan harga itu haruslah jelas. Kalau RM12, letak RM12. Supaya bila pengguna datang, dia lihat, dia boleh buat satu keputusan nak beli ke tak nak beli. Dia boleh lihat kedai sebelah, gerai sebelah sana untuk buat perbandingan harga. Ini yang kita tekankan. Jangan cuba memperdaya pengguna dengan meletakkan harga lain, bila nak bayar jadi harga lain. Kalau bercakap berkenaan tentang tanda harga ataupun kesalahan mungkin tidak meletakkan tanda harga ataupun tanda harga yang mengelirukan ini, ia juga perlu dipatri kepada kuantiti dan juga kualiti. Kualiti mungkin agak subjektif kerana dalam bulan puasa ataupun dalam isu-isu penarafan kualiti ini mungkin ada pandangan yang berbeza. Cuma apabila kita padankan harga dengan kuantiti itu, apakah adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari segi kuantiti yang tidak sepadan dengan harga dan juga kualiti yang mungkin juga tidak sepadan dengan harganya?
Kualiti ni adalah sesuatu yang sangat subjektif lah. Sedap bagi host, mungkin tidak sedap bagi saya. Nasi kerabu pilihan untuk saya nasi ambeng. So dia berbeza-beza. Kualitinya lah. Keperluan dan sebagainya. Tetapi kuantiti dengan harga tu mesti kena jelas. Kalau sekilo lah. Kalau 800 gram, 800 gram lah. Dia kena jelas. Kalau sesendok lah. Seperti mana kita laksanakan ops menu sekarang ni untuk memastikan apa-apa restoran, kedai makan dan sebagainya, you mesti mempamerkan harga yang jelas ke atas nasi campur ni. Sebab nasi campur ni sukar nak ditentukan. Sesendok tu berapa? Pengiraannya tu. Kalau ikan bilis, takkan nak kira ikan bilis. 8 ikan bilis tu harga berapa? Yang kita nak adalah jelas. Kalau sesendok, tulis di situ. Sesendok RM2, contoh. Kalau telur sebiji, berapa harganya? Ikan seekor berapa? Yang kita tak mahu adalah mencampur adukkan kuantiti ini. Ikan besar, ikan kecil, semua dihimpunkan sekali. Diletakkan range harga. Harga antara RM8 ke RM14. So macam mana kita nak tahu mana satu RM8, mana satu RM9, mana satu RM10? Apa menjadi satu kesalahan meletakkan julat harga bermula dari certain ataupun spesifik harga sehinggalah kepada julat harganya? Julat harga ni dia menjadi satu kesalahan bila dia ada range yang terlalu jauh. Semasa kita melaksanakan pemeriksaan pernah jumpa. Dia RM12 sampai ke RM80. Julat harga dia untuk ada ikan lah. So macam mana kita nak tahu ikan tu harga berapa? Dia kalau nak jual pada masa hari ni, kalau jual, dia kena letak harga pada hari ni lah. Dia meletakkan julat harga ni sebenarnya memudahkan yang mana harga tu tidak perlu diubah setiap hari. Tetapi dia adalah satu beban kepada pengguna lah. Pengguna tak tahu beli hari itu berapa sebenarnya harga ikan ni. So kita memang tidak galakkan. Tapi kalau harganya julat terlalu jauh, kita boleh ambil sebagai mengelirukan lah. Sebab macam mana saya nak tahu berapa harga pada hari itu. Dan peniaga pun perlu menjadi peniaga yang bertanggungjawab dalam melakukan transaksi ataupun urusan perniagaan ini. Tuan Sanusi, berkaitan tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Malah KPDN menyatakan insya-Allah bekalan ayam dan juga telur untuk hari raya dan juga perayaan ini akan mencukupi. Cumanya jaminan itu untuk diterjemahkan dalam tempoh mungkin 10 hari ini, apakah sudah ada progresnya untuk meletakkan suatu jaminan bahawasanya ia memang akan benar-benar mencukupi untuk dibeli oleh pengguna? Sebenarnya apabila kita bercakap mengenai bekalan itu terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan. Namun begitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga telah mengadakan pertemuan dengan pihak penternak dan pengusaha tempoh hari, dan mereka memberi jaminan bahawa dari segi bekalan untuk ayam dan telur, mereka telah membuat persediaan dari awal lagi, dan memang setiap tahun pun mereka menjangkakan peningkatan dari segi permintaan untuk bekalan ayam dan telur. Cumanya apabila mereka dah beri jaminan tersebut, kita menganggap perkara itu tidak akan berubahlah. Mereka memang boleh, dan mereka sebagai peniaga, mereka nak memastikan mereka tidak mengecewakan para pengguna dan membekalkan seperti mana yang dijanjikan. Kita juga memastikan bahawa ia ni dijual pada harga yang dipersetujui ataupun pada harga di mana kerajaan telah menetapkan. Dan itu menjadi satu perkara yang mereka juga, pihak peternak juga bersetuju untuk mematuhilah. So kalau ikut interaksi kami dengan pihak peternak, mereka merasakan tidak ada masalah bagi mereka untuk menyediakan bekalan yang secukupnya di harga yang kita tetapkan itu. Ini juga termasuk dengan barangan untuk penyediaan juadah hari raya
itu juga dipantau dan juga dikenapasti oleh pihak KPDN? Biasanya kalau seperti barangan-barangan lain, kita akan melaksanakan skim harga maksimum hari perayaan dan itu telah dijalankan oleh pihak penguasa untuk ditetapkan pihak penguasa dan bersama dengan pihak industri supaya mereka boleh menyediakan jumlah yang bekalan yang mencukupi pada harga yang tidak akan lebih daripada yang ditetapkan. Sekiranya ada pelanggaran mengenai tahap harga, pihak penguasa akan mengambil tindakan terhadap peniaga-peniaga tersebut. Dari segi bekalan, of course kita juga akan dapat komitmen daripada peniaga bahawa perkara itu akan diadakan bekalan yang secukupnya, sama ada mereka akan mengeluarkan secara tempatan ataupun membawa daripada import. So perkara-perkara itu memang lazim kita lakukan di musim perayaan ini. Okey, baik, kita akan lanjutkan perbualan ini khususnya spesifik berkenaan tentang isu kenaikan kos sara hidup dan juga apakah tujuan penguatkuasaan dan juga operasi dilaksanakan menjelang musim perayaan. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif ada Fitri Penuh Rahmah. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Sekarang kan agak mencabar dari segi orang kata kos, living cost dan sebagainya kan agak tinggi. So alhamdulillah kita berjaya menyahut cabaran tu dan juga kita bolehlah menyediakan menu ramah yang mampu milik untuk semua orang kan. Kebiasaan pergi dekat bazar atau mana-mana harga dia mahal. Jadi kat sini bawah daripada RM5 harga berpatutan. Jadi orang pun boleh beli dengan kuantiti yang banyak. Berpuas hatilah dengan Bazar Rahmah ni.
Jimat, betul. Dia boleh dapatkan air dengan makanan dengan harga serendah RM5 saja. Membantulah. Selalu kan kalau kita beli kat bazar kan mahal kan. Jadi ada menu Rahmah ni macam taklah membeban lah. Alhamdulillah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ni, jadi dapat bantu rakyat yang kurang kemampuan lah. Jadi peluang yang ada ni kita bersyukur. Dan juga banyak menu-menu pilihan yang kita boleh pilih kat sini. Okey, bersua kembali dalam bicara naratif Aidilfitri penuh rahmah. Kita bercakap berkenaan tentang isu inflasi, kos sara hidup dan dipermudahkan dalam perbincangan untuk kita melihat secara spesifik menjelang musim perayaan. Tuan Sanusi, kalau dululah kita buat perbandingan, dalam erti kata mudahnya, RM50 itu mungkin boleh membeli hampir 10 barangan dan sebagainya. Tetapi kali ini, mungkin tahun ini dan kebelakangan ini, RM50 maupun RM100 tidak mampu untuk menterjemahkan dalam satu kuantiti barangan yang banyak untuk dibeli oleh pengguna ataupun isi rumah. Jadi ini menimbulkan pertama persoalan berkenaan tentang inflasi yang semakin meningkat. Dan yang kedua, ada juga dicadangkan oleh prominent figure sebelum ini. Kalau sesuatu barangan itu sukar diperoleh ataupun harganya mahal, boleh digunakan kaedah memilih barang pengganti. Tidak menjumpai ayam, boleh menggunakan daging. Apakah kaedah itu dari segi formula sara hidupnya dilihat berkesan dan boleh memberi impak yang positif kepada pengguna? Sebenarnya agak simplistik lah kalau kita nak bercakap, kita boleh nak buat pilihan. Sebab di Malaysia ini masalah kita bukan saja harga barang telah naik, tetapi juga pendapatan kita tidak meningkat setara dengan harga barang. In fact, kalau kita fikirkan, perkara itulah menjadi punca di mana rakyat rasa tertekan sebab pendapatan kita tidak dapat mengimbangi dengan kos barang-barang. Of course, kalau kita nak buat strategi untuk milih barangan yang alternatif, perkara itu kita kalau kita mampu buat, by all means kita akan buatlah, boleh je buat. Tetapi kadang-kadang kita tidak punya alternatif. Kita terpaksa juga membeli perkara-perkara macam contohnya harga ayam. Ayam mungkin zaman saya kecil-kecil dulu, ayam sebagai makanan yang mewah, boleh dimakan untuk masa-masa yang special ataupun istimewa, hidangan istimewa. Tetapi sekarang ni dengan teknologi, dengan pengeluaran ayam, dia menjadi protein yang paling murah sekali. Jadi bila kita katakan kita kena pergi makanan protein yang alternatif, perkara itu menjadi sukar sebab tidak ada lagi protein yang semurah yang ada sekarang ini. So kita boleh buat, cumanya dia perlu dilaksanakan bersama dengan usaha-usaha lain lah. Dari pihak kerajaan, kita of course kita nak mengawal harga-harga barangan tertentu, tetapi kita tahu bila kita kawal harga, ia bercampur sekali dengan keperluan memberi subsidi, dan kedudukan kewangan kerajaan ini agak sukar untuk kita memberi subsidi dalam masa jangka yang panjang. Jadi kita perlu juga memikirkan the other side of the coin lah, equation. Maknanya cara-cara kita meningkatkan pendapatan rakyat, dan kita melihat di KPDN ni, kita melihat walaupun kita sendiri bukannya agensi pusat yang boleh memikirkan mengenai strategi ekonomi menyeluruh, tapi kita memerlukan kerjasama daripada kementerian lain dan juga dari industri untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi kita supaya rakyat dapat menikmati pendapatan yang lebih membolehkan mereka mendapatkan harga barang-barang dengan lebih selesa seperti masa dulu. Ya, mungkin KPDN bukan satu sahaja badan tunggal yang menyelia dan juga melihat
penyelesaian kepada isu kos sara hidup ini, tetapi apabila dipikirkan di peringkat akar umbi, KPDN menjadi tumpuan utama oleh pengguna, malah masyarakat Malaysia, kerana stakeholder KPDN adalah yang paling besar sekali, iaitu keseluruhan rakyat Malaysia yang digelar sebagai pengguna. Dalam perihal ini, sudah pasti kita melihat faktor-faktor luaran dan juga dalaman, dan ada dijangkakan 2023 akan menjadi tahun ekonomi yang lebih parah berbanding tahun sebelumnya. Menginjak ke separuh 2023, apakah digambarkan sebagai berlakunya falasi dari segi jangkaan 2023 akan menyebabkan ekonomi lebih buruk, khususnya akan menyebabkan harga barang menjadi lebih buruk untuk second quarter? Lebih tinggi maksudnya. Bergantung kepada siapa kita bertanya. Kita dalam perbincangan kita dengan pihak agensi pusat atau bank negara, pihak ekonomi, Kementerian Ekonomi yang lain, kita menjangkakan tahun ini ekonomi lebih baik daripada tahun akan lepas. Dan kita melihat ini berdasarkan faktor-faktor di mana perkembangan ekonomi dunia juga tidak ada event-event yang kita rasakan dapat menyebabkan ekonomi yang berundum. Namun begitu, kita juga berwaspada bahawa kita bersedia supaya kita nak make sure kalau ada perkara-perkara yang luar jangka ni, kita dapat mengawal. So kita masih lagi akan cuba meneruskan di mana kita bantuan untuk rakyat untuk mengawal kos sara hidup. Tapi seperti mana yang saya nyatakan sebelum ni, perkara itu merupakan satu cabaran lah untuk kewangan kerajaan. But we don't expect perkara ini ekonomi menjadi lebih teruk. Kita mengharapkan ekonomi akan mungkin tidak menjadi terlalu baik, tetapi tidak juga menjadi teruk. So kita boleh manage keadaan ekonomi dan juga harga barang. Okey. Tadi Tuan Sanusi menyentuh berkenaan tentang kawalan harga ini tidak boleh bersifat jangka panjang kerana ia bukan penyelesaian total. Mungkin ada beberapa alternatif dan faktor lain yang difikirkan sesuai. Cuma apabila saban tahun akan diumumkan skim kawalan harga maksimum musim perayaan, dan insya-Allah dalam masa beberapa hari kita akan mendengar yang Berhormat Menteri akan mengumumkannya. Terlalu awal untuk kita mengumumkan pada peringkat ini, tetapi bersandarkan kepada tahun lalu dan pengalaman lalu yang saya kira tahun lalu juga dilanjutkan tempohnya, apa mungkin ada keperluan untuk kita melihat pelanjutan durasi tempoh skim harga maksimum musim perayaan itu diterjemahkan untuk tahun ini? Skim harga maksimum musim perayaan ini secara umumnya dibuat 6 kali setahun. Okey. Dan untuk Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Pesta Keamatan, Hari Gawai dan juga Christmas. Tiap-tiap satu perayaan ini memiliki durasi yang berbeza-beza. Okey. Ada yang hanya sekitar 5 hari, ada yang mencecah ke 2 minggu dan sebagainya. Keperluan dan tempoh masa itu bergantung kepada perayaan itu sendiri. Okey. Seperti mana pada tahun ini untuk Hari Raya Puasa akan dibuat pengumuman dalam masa 2 hari lagi. Apa jenis barangnya, berapa lama tempohnya akan dibuat ini setelah kita mengambil kira dan berbincang dengan semua pihak. Artinya sebelum kita tiba ke 2 hari akan datang ni, beberapa bulan yang lepas kita telah adakan sesi libat urus dengan agensi-agensi kerajaan, kementerian. Yang paling penting adalah dengan pihak industri. Pemborong, pengeluar, peruncit, dewan-dewan perniagaan, semuanya kita panggil, berbincang. Setelah kita berbincang, baru kita putuskan barang apa, berapa lama, harganya sesuai atau tidak. Barang ni kalau dikawal, bekalannya bagaimana? Adakah kita nak kawal sesuatu barang pada harga yang murah, tapi bekalannya sebenarnya tak ada di pasaran? Ini satu masalah juga. So kita akan lihat semua perkara tersebut. Setelah kita perhalusi, negeri-negeri sudah bermesyuarat, dibawa ke persekutuan. Akhirnya nanti barulah akan tiba 2 hari lagi. Kita akan buat satu pengumuman mengenai apa barang dan sebagainya. Berapa mungkin jumlah kekuatan anggota yang akan dimobilisasikan untuk memastikan agar agenda dan juga pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan ini akan dapat mencapai objektifnya? Pegawai penguatkuasa seramai 2,300 orang seluruh negara akan digerakkan ke tempat tumpuan rakyat berbelanja untuk memastikan semua peniaga apabila sudah diumumkan skim harga ni, harganya adalah dipatuhi. Harganya dipatuhi, bekalannya ada dan dia mudah diperolehi.
Ini adalah fokus semasa skim harga maksimum musim perayaan. Ya, difahamkan ada yang bersepadu, operasi bersepadu juga turut dilaksanakan, bukan sahaja pihak KPDN, juga melibatkan jabatan ataupun kementerian dan juga agensi lain, Tuan. Ops ni kita adalah operasi-operasi lah. Ya. Pada masa ni ada banyak operasi yang sedang berlangsung. Ya. Kita ada ops pantau, ops tiris, ops menu. Musim perayaan nanti akan ada ops ria dan sebagainya. Tiap-tiap ops ni ada tumpuan dia. Okey. Kalau ops pantau sekarang ni dia lebih melihat kepada bazar Ramadan, bazar hari raya. Tapi juga benda-benda lain pun dia lihat juga. Macam barang tiruan, halal dan sebagainya. So semasa pelaksanaan ops ini, kita akan buat juga ops bersama. Ops kita panggil sebagai ops bersepadu lah. Okay. Di antara KPDN, penguatkuasa, dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Pada masa sama, kita menjalankan pemeriksaan. Agensi yang lain juga boleh bersama-sama menguatkuasakan undang-undang di bawah mereka. Pada ketika ini, bagaimana dengan aduan yang diperoleh oleh pihak KPDN? Di bawah ops pantau, kita ada lebih kurang 659 aduan yang kita terima. Okey. Ops pantau ni. Tapi kita juga telah hasilkan lebih kurang 271 kes. Ini yang melibatkan macam-macam lah, harga barang tiruan dan sebagainya lah. Tuan Sanusi, aspirasi untuk menangani kos sara hidup ini, kita mungkin agak terlalu tidak realistik mengatakan untuk mendapatkan harga yang murah, tetapi adalah harga yang kompetitif dan juga mampu milik. Dalam perihal menuju kepada objektif kompetitif, penawaran harga dan juga harga yang mampu milik bertepatan dengan kemampuan rakyat Malaysia berbelanja, apa mungkin 2023 masa yang terbaik untuk kita bereksperimen dengan apa jua agenda ataupun modus operandi yang ingin dilakukan? Untuk para pengguna kat luar sana, mungkin ataupun peniaga lah, dia dua pihak ni, peniaga dengan pengguna ni mempunyai hasrat yang berbeza. Pengguna nak mendapatkan harga, tak nak bayar harga yang lebih daripada yang patut, dan peniaga tak nak jual lebih rendah dan apa yang dia patut. So apabila kita nak matchkan aspirasi dua-dua pihak ni, kita mendapat satu masalah lah kita nak buat. So apa yang kita harapkan daripada pihak dua-dua pihak ialah kita boleh capai satu harga di mana peniaga tidak rugi dan pengguna tidak terbeban. So kita akan menumpukan perkara-perkara macam tu. Of course ada benda juga yang kita tak boleh nak elak lah. Kalau kita nak dapatkan harga yang di mana yang ada sweet spot tu, yang dua pihak masuk, intervensi kerajaan perlu masuk. So itulah di mana kita mempunyai subsidi. Buat masa ni ataupun kawalan harga. Biasanya kawalan harga dengan subsidi ni dia bergandingan lah. So maknanya untuk mengekalkan harga di tahap tersebut, kita perlu memberi subsidi. Of course kalau kita nak benarkan macam tu, of course kita tak boleh expect pengguna akan berpuas hati, sebab kita tak boleh nak buat untuk keseluruhan barangan. So kita akan memilih barang-barang tertentu yang menjadi keperluan khusus ataupun utama kepada pengguna-pengguna, dan kita fokus kepada yang itu. Okey, baik. Penjelasan yang konklusif juga. Kita nak berehat seketika, Tuan Sanusi dan juga Tuan Zubir. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam Bicara Naratif. Keputusan kita adalah untuk memberi kebebasan akademik. AUKU itu is a comprehensive legislation. Jadi bidang-bidang tentang set up universiti, undang itu semua tak ada masalah. Tapi beberapa peruntukan, 50, 60, saya tak ingat exactly peruntukan. Itu yang harus dihapuskan. Saya akan bagi jaminan semua peruntukan yang mengekang kebebasan, bukan saja kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik, termasuk pensyarah-pensyarah, itu akan dihapuskan. Sebenarnya tak pernah dengar pun perkataan bipolar disorder tu.
kena pergi hospital, dia akan sedut. Saya Syed Samsudin dan saya Dr. Haimi Sayuti bersama kami dari majalah Dari Meja Doktor. Kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes Muflis dapat dilepaskan secara automatik pada masa yang singkat. Sementara menunggu pindaan kes-kes kecil yang hutangnya RM50,000 ke bawah atau kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan dari Muflis serta-merta mulai 1 Mac ini. Dengan langkah ini, insya-Allah kita akan lepaskan sekitar 130,000 rakyat daripada status Muflis. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Saya setuju. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Ya, kita bersua kembali bicara naratif Aidilfitri penuh ramah. Dalam kerangka yang lebih besar, kita bercakap berkenaan tentang kos sara hidup, harga barangan dan juga pengenalan harga serta apa jua tindakan dan juga operasi pemantauan untuk memastikan ia berada dalam julat harga yang kompetitif dan mampu milik oleh pengguna. Masih lagi bersama dengan Tuan Sanusi dari Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Pendidikan KPDN. Kita bercakap berkenaan kos sara hidup ini, ia juga merujuk secara langsung melalui agenda subsidi bersasar. Ia banyak dibahaskan, banyak dibincangkan, tetapi mungkin perbahasan berkenaan apakah langkah ini popular ataupun tidak yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan, kesannya kepada pengguna, ia akan menerbitkan pelbagai persoalan. Kerana apabila subsidi bersasar berlangsung, ia akan hanya melibatkan sebahagian kecil kelompok ekonomi masyarakat. Bagaimana pula dengan sebahagian yang lain? Jadi ini akan menimbulkan perbahasan. Apa berkeperluan, berasional kita melaksanakan subsidi bersasar pada ketika ini? Masih Cik Ismail, sebenarnya motivasi subsidi bersasar ni dah lama kita bincang dan kita telah memikirkan bagaimana untuk memberi bantuan kepada golongan yang memang betul-betul memerlukannya. Pada pendapat kerajaan,
itu lebih efektif kita membantu mereka yang memerlukannya. Namun begitu kita juga sedar, especially kita kat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ni, kita sedar bahawa implikasi yang lebih besar apabila subsidi besar-besar ni dilaksanakan. Dan ia perlu dipikirkan daripada apakah benefit ataupun faedah yang didapat daripada subsidi dasar boleh mengimbangi peningkatan kos barangan apabila ia dilaksanakan kelak lah. Jadi kita telah masih lagi berbincang, kementerian berkenaan masih lagi berbincang mengenai perkara ini. Of course yang kita dah dengar sekarang ni tarif elektrik adalah satu yang telah diumumkan lah. Dan kita juga di kementerian ini mendapat aduan-aduan daripada pihak-pihak yang terkesan, khususnya pihak industri di mana mereka tidak mendapat bantuan ataupun subsidi. Mereka memutuskan memberi amaran bahawa perkara ini bakal menyebabkan harga barangan lain akan naik. Jadi kita buat masa ini kita belum ada keputusan lagi bagaimana pelaksanaan subsidi dasar. Cumanya perkara itu sedang dibincang dan dipikirkan bagaimana untuk melaksanakannya supaya kos untuk subsidi ini dapat dikurangkan dari pihak kerajaan, tetapi kesannya tidak membebankan kepada negara, khususnya pada pihak golongan yang kita B40 inilah khususnya. Tapi kita juga mengambil pendekatan, kita menengok di skop yang lebih besar, bukan saja B40 tetapi juga M40 kita juga melihat dan juga pihak industri atau pihak. So perkara ini masih dalam perbincangan. Ia bukan satu perkara yang mudah untuk dipikirkan. Selama saya bekerja dekat 30 tahun ini, saya rasa perkara ini dah selama-lama itulah telah dibincang bagaimana untuk mengstruktur semula sistem subsidi yang ada di Malaysia ini supaya lebih adil, tapi juga lebih berkesan untuk membantu golongan sasar. Ya, sudah lebih daripada 2 bulan sebenarnya menu Rahmah diperkenalkan ataupun di bawah inisiatif Rahmah. Tetapi apakah menu Rahmah dan inisiatif Rahmah ini hanya mungkin untuk kesan jangka pendek dan apa mungkin berasional untuk diteruskan dalam jangka masa panjang kesannya kepada ekonomi? Okey. Sebenarnya menu Rahmah ni bukannya inisiatif daripada kerajaan, tetapi daripada pihak peniaga di mana mereka merasakan mereka ada tanggungjawab sosial untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk tidak kelaparan atau mendapat makan pada harga yang lebih dimampu pada mereka. Dan ini tidak ada intervensi ataupun bantuan daripada kerajaan pun pada masa ini. Dan ini lebih bertujuan untuk membantu. Pada awal permulaan program menu Rahmah ini, mereka menjangkakan perkara itu akan dijalankan dalam jangka masa yang pendek. Tetapi berdasarkan perkembangan 2-3 bulan sejak diumumkan, lebih banyak syarikat atau peniaga juga turut serta dalam menu Rahmah. Bazar Ramadan juga menyediakan menu Rahmah dan mereka mendapat satu sambutan yang agak baik jugalah, di mana ia bertepatan dengan sentimen pengguna di mana mereka ingin mendapatkan barangan makanan di harga yang mereka mampu dan mereka dapat pihak peniaga dapat jualan yang agak baik jugalah. Daripada pengamatan kita, selagi pihak peniaga dapat ataupun mampu menyediakan menu Rahmah dan tidak mengalami kerugian, mereka akan meneruskannya. So, perkara ini kerajaan mengalu-alukan. Sekiranya mereka ingin meneruskan selama mana yang mereka hendak, kita mengalu-alukannya. Ya, mungkin mereka yang berinisiatif untuk melaksanakan menu Rahmah
kesannya mungkin dari segi exposure ataupun jualan menu-menu lain yang dijual di kedai ataupun di premis tersebut. Cuma Tuan Zubir, apabila kita bercakap berkenaan pencatutan ini, apabila peniaga mendapat keuntungan yang tidak munasabah, mungkin untuk harga-harga kawalan, kategori barangan kawalan itu dipantau dan juga berada dalam purview kerajaan. Cuma apabila bahan-bahan yang ataupun makanan yang dijual itu sehingga menimbulkan aduan pengguna. Roti john pun menelan belanja RM25. Malah nasi biryani pun ada yang berharga RM60. Seolah-olah tidak munasabah. Apakah ini dibenarkan dan ada undang-undang yang mengawal selia untuk penjualan barangan makanan yang mengikut kehendak dan peniaga itu sendiri? Terima kasih. Kita cerita kawalan harga awal tadi. Barang-barang yang dikawal harganya. Barang ni tidak ada masalah lah. Harganya sudah ditetapkan. Tapi anti pencatutan, dia akan melihat kepada barang-barang yang majoritinya tidak ada kawalan harga. Okey. Barang-barang macam host sebut tadi, nasi biryani RM60. Kita kena lihatlah itu barang keperluan ke. Memang kalau tak ada nasi biryani itu, tak boleh dah tu. Tak boleh hidup dah. Adakah dia satu keperluan? Adakah dia satu keinginan? Kalau dia satu barang yang menjadi satu keperluan, pengguna semestinya dia akan mengadu lah. Dia akan mengadu. Dan dari aspek penguatkuasa kementerian pula, setiap kali kita lihat ada apa-apa aduan, rungutan, apa-apa laporan akhbar yang mengatakan ada berlaku kenaikan harga, kita akan lakukan libat urus dengan syarikat terbabit. Contohnya apabila pada tahun lepas lah, ada ura-ura bahawa rempah ratus naik harga. Rempah ratus ni almost tidak ada substitute dah. Kalau rempah kari itulah rempah. Dia ada beberapa brand. So kita adakan libat urus dengan pihak terbabit. Kita tanyalah apa sebab naik. Naik tu berapa? Adakah kos naik tu sepadan dengan kenaikan harga? Yang ni kita nak lihat. Kita tak nak kenaikan kos adalah RM2-3, tapi barangnya meningkat sampai RM5-6. Ini yang kita cuba elakkan. Ini yang kita panggil mencatut. Artinya dengan kenaikan kos yang sedikit, diambil kesempatan supaya harganya melambung. Ini kita memang siasat. Dan terlalu banyaklah libat urus, siasatan yang kita lakukan ke atas barang-barang yang memang bukan berbentuk kawalan harga. Cuma Tuan, dia seolah-olah kesan domino. Apabila seorang atau sebuah premis perniagaan sudah meletakkan harga yang tinggi, yang di sekelilingnya pun akan meletakkan harga yang dalam julat yang sama dan tidak akan turun lagi kerana melihatkan mereka juga perlu bersaing dengan harga yang ditetapkan itu. Jadi apa modus operandi untuk mengawal permainan harga di pasaran ini? Anti pencatutan ni dia tidak compare harga A kepada B. Dia compare A dengan A. Katakan harga kedai A naik sebanyak RM2. Dia akan compare harga terkini dengan harga yang lepas dan lihat kosnya. Adakah wajar naik? Sebenarnya kita memang ada terima, beberapa kali kita terima aduan. Kenaikan harga tu satu kawasan tu sekelompok kedai naik sekaligus. Tapi bila kita periksa, memang ada kedai yang membeli barang dalam kuantiti yang sedikit. So kosnya lebih tinggi. Bila dia jual pada harga yang lebih tinggi, memang sesuai lah. Sebab dia dapat pada harga yang lebih tinggi. Tapi kedai sekeliling ni, dia beli pada jumlah yang banyak. Kos dia masih rendah. Tapi dia pun nak ikut kedai yang A tadi tu nak naikkan harga. Kalau dia naik harga kerana atas alasan, semua kedai jual mahal, saya pun nak jual mahal. Yang ni dia akan incriminate diri sendirilah. Sebab tidak ada kenaikan kos pun. You saja nak naik harga kerana kedai sebelah you naik harga. Yang ni kita sebenarnya boleh ambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 lah. Kerana kita boleh siasat dia di bawah kesalahan mencatut. Pengguna pun boleh mengadukan dan juga melangsungkan aduan mereka kepada pihak KPDN. Kita nak berehat seketika, Tuan Sanusi dan juga Tuan Zubir, dan kita akan kembali selepas ini.
Wahana ekonomi kami cerakinkan. Perkembangan komoditi juga perniagaan. Agenda rakyat, analisis pasaran dan kewangan. Paparan teknologi terkini dan inovasi tempatan. Semua ini kami bawakan dari perspektif ekonomi kerajaan perpaduan. Hanya di BIS Malaysia, progresif dan mampan. Situasi sekarang kan agak mencabar dari segi orang kata kos, living cost dan sebagainya kan agak tinggi. So alhamdulillah kita berjaya menyahut cabaran tu dan juga kita bolehlah menyediakan menu ramah yang mampu milik untuk semua orang kan. Kebiasaan pergi dekat bazar atau mana-mana harga dia mahal. Jadi kat sini bawah daripada RM5 harga berpatutan. Jadi orang pun boleh beli dengan kuantiti yang banyak. Berpuas hatilah dengan bazar rahmah ni. Jimat betul. Dia boleh dapatkan air dengan makanan dengan harga serendah RM5 saja. Membantulah. Selalu kan kalau kita beli kat bazar kan mahal kan. Jadi ada menu rahmah ni macam taklah membeban lah. Alhamdulillah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ni jadi dapat membantu rakyat yang kurang berkemampuan lah. Jadi peluang yang ada ni kita bersyukur. Dan juga banyak menu-menu pilihan yang kita boleh pilih kat sini. WSP, kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu dividen akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Ya, kita bersua kembali dalam bicara naratif mengimbangkan mungkin antara hak pengguna dan juga manfaat kepada peniaga. Baru-baru ini ya, Tuan Sanusi, tular di media sosial. Isunya masih lagi berlangsung dalam penjualan di Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri. Sehingga kan ada sekelompok dan peniaga meminta dan juga memohon pengguna tidak menularkan berkenaan tentang kesan-kesan negatif yang dibawa daripada hasil penjualan mereka. Menyebabkan jualan di setengah bazar merudum. Jadi ini menggambarkan satu perkara dan juga suatu gerakan pengguna yang sebenarnya boleh menjadi perkara yang positif kepada pengguna tetapi boleh menjadi kesan yang negatif kepada peniaga. Memang betul. Kita telah melihat bagaimana kuasa pengguna yang mengeluarkan
perkara-perkara yang di mata mereka negatif seperti oksigen ataupun harga mahal ataupun portion yang kecil. So perkara tu sepatutnya juga disedari oleh pihak peniaga bahawa zaman mereka boleh membuat harga semana-mana dia nak saja akan menyebabkan ketidakpuasan hati oleh pengguna, dan mereka dengan kuasa yang ada pada media sosial pada masa ini, perkara itu tidak perlu diwar-warkan dalam media yang tradisional atau newspaper, ataupun mereka dah boleh instant dia boleh dapat benda tu. So dia perlu mengimbangi apa yang mereka nak buat atau nak jual tu pada kos yang mereka nak dengan keperluan pengguna. Of course ada juga perkara-perkara di mana pengguna tu di luar batasan jugalah. Tetapi perkara macam tu social media works both ways. Maknanya dia boleh keluarkan untuk refute dakwaan-dakwaan yang orang buat, tapi dia boleh. Tapi kita melihat perkara ni sebagai satu kuasa pengimbang lah. Di mana kuasa pengguna itu bukan hanya seperti mana dulu di mana dia akan membuat aduan kepada pihak berkuasa ataupun buat aduan kepada persyaratan pengguna, dan perkara itu mengambil masa supaya persyaratan dilakukan. Immunity kuasa sosial media ni immediate, dia akan terasa dan kesannya akan sekiranya dia tidak menangani dengan cepat, penjagaan dia akan terjejas. Dia akan terjejas. Jadi dia perlu peka kepada perkara-perkara macam ni. Okey, baik. Tuan Zubir, untuk menyimpulkan pada malam ini, di pihak KPDN juga ada menyediakan aplikasi price catcher dan juga mungkin aplikasi untuk menjalankan aduan ataupun untuk menghantar aduan. Apa mungkin boleh dipermudahkan urusan dalam menjelang musim perayaan ini melalui aplikasi-aplikasi disediakan oleh pihak KPDN? Okey. Kepada peniaga ni, dia kena berniaga secara beretika lah, dan bertimbang rasa. Dan pengguna pula dia boleh menjadi mata telinga kepada kementerian dan juga kerajaan bagi melaporkan apa-apa salah laku peniaga lah, atau mana-mana pihak. Khususnya menjelang bulan Ramadan sekarang ni, memang banyak peniaga yang instan lah. Tiba-tiba yang tidak pernah berniaga tiba-tiba jadi peniaga ni. Sekali. Kalau ada apa-apa isu dengan peniaga dan sebagainya, pengguna boleh, paling mudah adalah WhatsApp. Okey. 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Email boleh e-aduan@kpdn.gov.my ataupun nak buat panggilan terus 1-800-886-800 ataupun sekarang ni yang paling mudah sekali adalah aplikasi EZ Adu. Okey. EZ Adu. Aplikasi ini paling mudah, download dan kemudian boleh buat aduan terus ke situ. Ambil gambar dan sebagainya dan attach di situ. Okey. Saya dengarkan di media sosial dia mengatakan tak sampai sejam pasukan penguatkuasa sudah pun sampai ke lokasinya, maka ini ruang yang terbaik untuk menggunakan saluran yang betul dalam menyalurkan aduan dan juga membantu pihak penguatkuasa dalam melaksanakan undang dan juga menguatkuasakan undang. Pengguna dan juga peniaga, kedua-duanya adalah penting. Maka kedua-duanya itu perlu bertanggungjawab dan juga menjadi elemen komponen ekonomi yang bertanggungjawab. Terima kasih kepada Tuan Sanusi, terima kasih kepada Tuan Zubir bersama kami, terima kasih pihak KPDN, dan insya-Allah kita harapkan agar pengumuman yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam masa beberapa hari lagi akan memberikan penerimaan yang positif dan juga kesan yang positif dalam imbalan harga barang khususnya menjelang musim perayaan. Terima kasih bersama kami di Bicara Nanti. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru.